Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita rafa' syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keizinan kepada kita pada malam ini untuk sekali lagi duduk seketika mendengar, berbicara, berkongsi motivasi yang diselitkan kepada kita oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Jaddid Hayatak ataupun Perbaharulah Hidupmu ini. Kita dah masuk ke tajuk yang seterusnya pada malam ini. Jika kita ingat tuan-tuan dan puan, pada minggu yang lalu kita bahaskan dengan tajuk Jangan Tangisi Masa Yang Lalu. Apa khabar tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana jua berada pada malam ini, yang mungkin baru selesai mendirikan solat maghrib ataupun berehat-rehat setelah membaca Quran dan sebagainya. Jom sama-sama kita lihat apa yang nak dikongsikan oleh Syekh Muhammad Ghazali kepada kita tentang hidup kita dibentuk oleh fikiran kita. Hidup kita dibentuk oleh fikiran kita. Dan saya teliti dalam bab ini, banyak Syekh Muhammad Ghazali menukilkan tentang teori-teori yang diambil daripada Dale Carnegie ataupun diambil daripada teori barat. Tapi baik sama-sama untuk kita melakukan satu bentuk muhasabah dalam diri kita, untuk kita renung bagaimana yang dikatakan hidup kita ni sebenarnya dibentuk oleh pemikiran kita ini. Baik, jom sama-sama kita lihat. Pada hakikatnya, perasaan bahagia atau sedih, cemas atau tenang datang daripada diri kita sendiri. Ini frasa awal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ghazali kepada kita. Nak sebutkan kepada kita, kita tentukan diri kita ini sama ada dalam keadaan sedih, bahagia, cemas, tenang, dengan perasaan kita sendiri. Kita bangun pagi-pagi setiap hari, kita dapat memilih. Kita pilih untuk tenang, kita pilih untuk bahagia, kita pilih untuk sedih, kita pilih untuk cemas dan sebagainya. Bagaimana keadaan diri kita pada waktu tersebut. Sebab itu kadang-kadang kalau kita baca dalam buku-buku motivasi dan sebagainya, ada yang menyebut tentang tidak perlu dikenangkan tentang bagaimana kesusahan ataupun kesukaran mengambil air, tapi memikirkan bagaimana untuk bersiap sedia mengharungi hari-hari yang terbaik pada hari tersebut. Ini antara yang disebut dalam beberapa buku-buku motivasi kepada kita, supaya kita tidak terlampau memikirkan masalah dalam kehidupan, tetapi menyelesaikan ataupun memanfaatkan hari-hari yang akan kita lalui. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ghazali kepada kita. Hakikatnya perasaan bahagia, sedih, cemas, tenang ni datang daripada diri kita sendiri. Diri kita lah yang memberi warna kesedihan atau kebahagiaan hidup, seperti air yang mengikut bentuk bekasnya. Dalam satu hadis Nabi SAW, Syekh Muhammad Ghazali menyebut tentang, dibawa satu hadis Nabi SAW, barang siapa redha atas ujian menimpanya, maka baginya keredaan Allah. Dan barang siapa tidak redha, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nak dapat redha senang ke susah tuan-tuan? Memerlukan mujahadah. Memerlukan mujahadah untuk mendapatkan redha. Sebut senang, kena redha, kita kena redha. Tapi nak mendapatkan title ataupun nak mendapatkan satu peringkat, iaitu peringkat redha ni, dia memerlukan satu kesabaran yang tinggi, memerlukan husnuzan yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak semudah yang kita sangkakan. Dia tidak semudah yang kita sebut. Kita kena redha setiap ujian Allah Ta'ala ni. Tetapi melalui ujian-ujian, melalui dengan husnuzan ataupun sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, nak memastikan yang akhir sekali kita capai ke peringkat, kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW menjenguk seorang Arab Badui yang dilanda demam kuat. Baginda SAW menghiburkan dan memberinya semangat dengan berkata, semoga sakitmu akan menyucikan dosamu. Si Badui menyahut, sekali-kali tidak. Justru ini adalah demam yang jika dideritai orang tua, nescaya akan menghantarnya menuju ke kuburan. Nabi SAW bersabda, benar jika seperti itu. Allahu Akbar. Tengok bagaimana Nabi SAW memberikan semangat supaya kita berfikir bahawa sentiasa nampakkan kepada keindahan, sentiasa nampakkan kepada ketenangan, sentiasa memilihkan kebahagiaan,
supaya kehidupan kita tu tidak dirundung kesedihan, seolah-olah kita rasa satu perasaan Allah dah benci kita, masyarakat dah memandang serong terhadap kita, dunia ni dah bukan milik kita lagi, dah tak boleh nak buat apa-apa lagi. Sedangkan masa itu masih lagi berlalu, nyawa kita masih lagi berjalan. Nabi SAW berikan satu ayat seolah-olah semoga sakit ini mencuci dosa. Ini bagus untuk kita bila kita meletakkan muhasabah setiap kali ujian datang dalam kehidupan kita, maka tanamkan dalam diri kita. Bila ada kesakitan, walaupun dalam hadis yang lain menyebut walaupun tertusuk duri sekalipun, akan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Maka tanam dalam diri kita sekecil-kecil perbuatan ataupun sekecil-kecil ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala tidak pernah membebankan kita. Allah Ta'ala tidak pernah membiarkan kita begitu saja, melainkan kesakitan itu akan diangkat darjat, kesakitan itu akan menyebabkan pahala kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah itu lebih menenangkan daripada kita memikirkan habislah sakit ni akan menyebabkan seperti yang disebutkan oleh Arab Badui, selalunya sakit macam ni akan hantar ke kubur je ni. Bukankah itu lebih menyebabkan diri kita ni semakin lemah, semakin kita kata semakin lemah fikirannya, lemah motivasinya. Ini yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan psikologi dapat memberikan perubahan besar pada suatu amal dan perbuatan. Renunglah dua ayat berikut dan kandungannya yang bertutur tentang sifat manusia. Sebelum kita lihat dalam surah Taubah ni tuan-tuan, kalau kita teliti di barat ataupun di tempat-tempat lain, kadang-kadang pengisian-pengisian yang diberikan kepada mereka yang diuji dalam keadaan seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Sama ada penyakit, sama ada bankrupt ataupun muflis dan sebagainya. Psikologi ataupun motivasi yang diberikan adalah motivasi berbentuk harapan dan harapan. Bukanlah satu bentuk seolah-olah mengatakan bahawa hidup ini akan berakhir, tidak ada lagi peluang untuk melakukan apa-apa perubahan dalam hidup. Sedangkan kalau kita baca kisah-kisah, jangan berputus asa. Berapa ramai manusia-manusia yang disebutkan oleh doktor bahawa kehidupannya akan berakhir mungkin sebulan, 2 bulan lagi, tetapi dia mampu mencipta banyak kehebatan-kehebatan dalam hidupnya. Berapa ramai manusia-manusia yang ditentukan seolah-olah muflis, tidak ada lagi peluang untuk berkerjaya dan sebagainya, akhirnya bangkit daripada kegagalan menjadi manusia yang lebih luar biasa hebat. Disebabkan oleh apa? Pemikiran yang sentiasa memikirkan bahawa ini bukan satu pengakhiran, bahawa ini adalah satu ujian yang akan melonjakkan dirinya lebih tinggi. Sebab itu dalam surah At-Taubah ayat 98 Allah menyebut di antara orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai satu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini yang satu yang Syekh Muhammad Ghazali bawakan kepada kita. Seandainya kalau kita memikirkan berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah itu merugikan, maka kita tidak akan infak sampai bila-bila. Syaitan akan membisikkan kepada kita, syaitan akan menyebabkan kita rasa kedekut, syaitan akan menyebabkan kita rasa sayangkan kepada duit, sayangkan kepada harta. Syaitan membisikkan supaya kita jangan. Ditakut-takutkan kita kepada kemiskinan dan sebagainya. Akhirnya kita akan simpan. Ini yang menyebabkan gagalnya manusia untuk melakukan kebaikan, gagalnya manusia untuk menyumbang dan sebagainya. Ditentukan oleh diri kita. Dalam surah Taubah ayat seterusnya disebutkan di antara orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepadanya dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya infak itu satu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Letakkan dalam mindset kita. Letakkan dalam pemikiran kita. Bentuk dalam pemikiran kita. Setiap kita melakukan amal baik, maka ini untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca dalam buku-buku ataupun kitab-kitab yang lain disebutkan tentang cuba menggali kenapa kita melakukan sesuatu, maka kita akan teruja dan seronok untuk melakukan terus kebaikan-kebaikan tersebut. Kenapa kita mendengar pada malam ini? Sebab kita nak buat satu perubahan dalam diri kita. Kenapa kita cuba untuk khusyuk dalam solat? Sebab kita tahu ganjarannya hebat ketika berada di luar solat. Kenapa kita melazimi untuk membaca Quran setiap hari?
Sebab kita tahu kehebatan manusia yang membaca Quran setiap hari akan terselah pada diri, pada keluarga, pada pemikiran dan sebagainya. Kenapa ini? Menyebabkan pemikiran kita dibentuk. Ini setiap hari kita disiplinkan diri kita untuk kita sama-sama membaca, sama-sama mendengar kuliah-kuliah sebegini. Disiplin ini sebenarnya tanpa kita sedari membentuk pemikiran kita baik hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tanpa kita sedari sebenarnya. Bila kita melazimi untuk mendengar perkara-perkara yang baik, pemikiran kita dibentuk untuk sentiasa sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bukankah itu satu perkara yang kita impikan dalam hidup kita? Kita nak supaya kita sangka baik dengan Allah ni sampai bila-bila. Sampailah ketika kita nazak sekalipun, kita nak sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lazimi majlis-majlis ilmu sebegini. Lazimi untuk kita membaca perkara-perkara yang baik. Lazimi untuk kita mendengar perkara-perkara yang baik. Yang akhirnya, hidup kita ni ditentukan oleh bagaimana pemikiran kita. Kedua-dua golongan yang disebutkan di atas, sama-sama keluarkan harta. Ayat 98 tadi dengan ayat 99, dua-dua keluarkan harta. Golongan pertama menganggap harta yang dibayarkan, yakni zakat, sebagai kerugian yang tidak disukai. Lalu berharap agar orang yang memungutnya ditimpa musibah. Ini golongan yang pertama. Walaupun dikeluarkan zakat, tapi seolah-olah tak suka. Mudah-mudahan didapat musibah dan sebagainya. Sedangkan golongan kedua mengharap bila diberikan zakat, diberikan sedekah, pahala akan dapat mengalir, hartanya akan disucikan dan sebagainya. Dapat pula doa Rasulullah. Dan sesungguhnya jika dicermati, semua aspek kehidupan kita pun tidak pernah terkeluar daripada kedua-dua konteks tersebut. Sama-sama kita cek hidup kita, tuan-tuan. Apa yang kita lakukan di atas muka bumi ni, kadang-kadang kita solat bukan tak solat. Kita sedekah bukan tak sedekah, kan? Tapi adakah seolah-olah kita lakukan semua itu dengan sebab-sebab yang tidak murni pada hati? Bersedekah, tapi selepas sedekah itu kita mengharapkan dengan komen-komentar yang tidak baik pada dalam diri kita. Kita melakukan solat disebabkan disebabkan sesuatu yang selepas itu yang kita tak nak nampak buruk dan sebagainya. Sedangkan golongan kedua yang disebutkan oleh dalam surah At-Taubah ini, manusia yang melazimi sedekah, yang membayar zakat dan sebagainya, tapi mengharapkan dapat doa Rasulullah, mengharapkan dosanya diampunkan. Akhirnya itu yang mereka dapat. Nilai satu perbuatan, bahkan juga nilai perilakunya berkait erat dengan fikiran yang ada di akal dan perasaan yang ada di jiwa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya pernah kongsikan kepada tuan-tuan bagaimana kita nak sematkan dalam diri kita ni supaya kita ada monolog dalam diri kita. Setiap kali nak melakukan amal ibadah, kena ada monolog-monolog yang memberangsangkan jiwa kita. Kita bangun pukul 4 pagi, bangun pukul 5 pagi, lawan diri kita. Aku perlu istighfar, aku perlu tahajud, aku perlu lakukan sesuatu untuk membahagiakan diri aku dekat akhirat kelak. Bila kita bangun awal saja, ya, kita bermain dengan perasaan kita. Nak sambung tidur, nak bertahajud, nak duduk beristighfar, nak baca doa. Jadi permainan tu, maka kita letakkan dalam pemikiran kita. Semakin kita melakukan kebaikan, semakin erat hubungan kita dengan Allah, semakin bertambah sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka lakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tersebut. Dale Carnegie mengatakan, ini saya sebut dalam bab yang kita baca ni, banyak Syekh Muhammad Ghazali bawakan teori-teori barat, terutamanya teori-teori Dale Carnegie ni, yang dianggap seolah-olah ada kaitannya untuk sama-sama kita sebagai orang Islam memikirkannya. Dale Carnegie mengatakan, benar, fikiran kita lah yang telah membentuk diri kita, dan orientasi berfikir kita lah yang menjadi penentu utama perilaku kita. Kerana itu Emerson pernah berkata dengan lantang, beritahu aku apa yang ada dalam fikiran seseorang, nescaya aku boleh menceritakan kepadamu bagaimana keadaan orang itu. Benar, sebagaimana mungkin seseorang tumbuh, bagaimana mungkin seorang tumbuh menjadi sosok yang berbeza daripada apa yang terdapat di dalam fikirannya. Saya yakin sepenuhnya bahawa masalah yang kita hadapi adalah bagaimana kita memilih fikiran-fikiran yang benar. Kita bangun pagi besok, andai Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita, kita ada masalah? Ya, kita ada masalah. Bagaimana kita melihat masalah-masalah tersebut? Bagaimana kita melihat Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita setiap hari itu adalah bukan sekadar nak panjangkan umur. Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk kita padam dosa yang lalu. Allah Ta'ala panjangkan umur kita bukan untuk kita sambung dosa-dosa kita yang kita lakukan,
tapi Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk kita berusaha memadamkan dosa-dosa yang lalu. Maka pemikiran kita, bentuk pemikiran kita dengan positif. Hari ini kita perlu maafkan siapa. Hari ini dengan siapa kita perlu berikan kebaikan. Hari ini dengan siapa lagi kita nak berkongsi kebaikan. Hari ini aku nak lakukan yang terbaik untuk amal kewajipan aku. Ini memikirkan sebegitu. Apabila masalah ini dapat diselesaikan, masalah-masalah berikutnya pasti akan ikut terurai satu demi satu. Maharaja Romawi, Marcus Aurelius pernah berkata, hidup kita ini dibentuk oleh fikiran kita sendiri. Kalau kita malas, kalau kita bangun pagi-pagi, yang terfikir di benak pemikiran kita adalah perasaan malas dan Allahu Akbar, nak kena pergi bekerja lagi, nak kena itu lagi. Akhirnya, adakah kehidupan kita akan proaktif? Kita akan sekadar menyeret badan kita dalam keadaan sukar untuk melakukan perbuatan dengan bersemangat. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut tentang setiap malam manusia yang diikat oleh syaitan. Maka bangun pagi, sebutkan nama Allah, terputus satu ikatan. Mengambil wuduk, terputus ikatan yang kedua. Dan dia menunaikan solat 2 rakaat, terputus ikatan yang ketiga. Dan Nabi janji melakukan perkara demikian akan menyebabkan manusia itu hidup dalam keadaan semangat pada hari tersebut. Maka kita ambil pemikiran tersebut, bila kita dah lakukan, letakkan dalam pemikiran kita. Kita nak manfaatkan hari ini sebab hari ini mungkin hari yang terakhir bagi kita. Allahu Akbar. Nasihat apa yang kita lakukan? Kalau kita menganggap ini hari yang terakhir, hari terakhir kita akan berikan yang terbaik. Hari yang terakhir kita tidak akan bermusuhan dengan manusia. Kita akan mudah memaafkan manusia. Bentuk pemikiran kita. Tidak semudah yang diungkapkan. Saya sebut ini berkali-kali sebab ia memerlukan mujahadah kita bersama. Saya yang bercakap, tuan-tuan perempuan bersama, kita kena letakkan dalam diri kita. Apabila kita berfikir bahagia, maka kita akan bahagia. Dan apabila kita dikuasai fikiran sedih, maka kita pun akan bersedih. Bila kita memikirkan, ya, kita masih lagi bangun di rumah yang sama. Suka ataupun tidak suka, keluarga yang sama, suami yang sama, isteri yang sama, anak-anak yang sama. Cuba bentuk pemikiran kita. Jangan banyak berkalau-kalau. Tuan-tuan, bukankah pada babak yang lepas ataupun pada bab yang lepas kita dah baca dah. Susu yang tumpah jangan ditangisi. Jangan ditangisi susu yang sudah tumpah, yang sudah pecah cawannya. Tapi ambillah kain, bersihkan susu tersebut. Mula untuk mencari cawan yang baru dan membuat susu yang baru untuk kita minum. Kenapa perlu duduk termenung, hanya memikirkan susu yang sudah tumpah dan cawan yang sudah pecah sepanjang hari? Sedangkan kita masih lagi ada tenaga yang kuat. Bersihkan susu tersebut. Bingkas bangun, cari cawan yang baru, dapatkan susu yang baru, buat susu yang baru untuk kita minum. Nak ambil analogi tersebut, lupakan ataupun jangan ditangisi susu yang lalu, jangan ditangisi cawan yang pecah, tapi bingkas untuk melakukan strategi yang terbaik untuk kita kuasai diri kita. Fikirkan Allah Ta'ala masih lagi kurniakan kepada kita banyak nikmat, maka fikirkan kebahagiaan. Nak sedih boleh tak? Boleh, tidak ada masalah untuk bersedih. Cuma jangan tenggelam dalam kesedihan yang berlarutan. Apabila kita diselubungi fikiran-fikiran mengerikan, kita akan menjadi penakut dan pengecut. Bila asyik fikirkan kelemahan, asyik fikirkan tak boleh lah, susah lah, macam mana nak buat ni, susah lah, malas lah. Jangan bermain, jangan seolah-olah kita banyak sangat konotasi-konotasi yang negatif, sedangkan kita masih lagi belum melakukan sesuatu. Akhirnya menyebabkan kita akan jadi pengecut dan sebagainya. Apabila kita dikalahkan oleh fikiran yang terancam sakit, kita biasanya akan terserang dengan penyakit. Demikianlah seterusnya. Bila kita bangun, penyakit pertama yang diserang, kalau kita baca, penyakit pertama yang menyerang adalah penyakit kemalasan dalam jiwa kita. Malas nak melakukan kebaikan, malas nak melakukan ini, malas nak melakukan itu. Kan? Akhirnya kita buat apa? Kita hanya membiarkan hidup kita seolah-olah terbaring sahaja, membiarkan masa berlalu begitu pantas, akhirnya hanya rugi saja yang kita dapat. Kemudian disebutkan kepada kita, jiwa sumber kekuatan manusia. Jiwa sumber kekuatan manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat menafikan betapa besarnya pengaruh yang dimiliki perasaan terhadap kehidupan peribadi dan masyarakat. Di medan peperangan, seorang prajurit yang sangat yakin dan berani pasti lebih banyak bertumpu pada sebab kukuhnya keimanan dan kuatnya kesabaran berbanding pada tajamnya pedang. Allahu Akbar. Lihat. Seorang pahlawan yang hebat dikatakan bukan hanya memikirkan tajamnya pedang, bukan hanya memikirkan senjata,
tapi bagaimana memikirkan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia yang beriman, dah berkali-kali diberikan pesanan kepada kita. Kita menang bukan disebabkan ramainya anggota. Kita menang bukan disebabkan ramainya umat Islam, tapi kita menang disebabkan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menang bukan disebabkan canggihnya teknologi dan sebagainya. Teknologi dan canggih dan sebagainya itu bantuan. Tapi bagaimana hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala memastikan keberanian kita semakin depan. Tuan-tuan, pendirian yang kukuh dan idealism yang tinggi menjadi penentu kebahagiaan pemiliknya. Di samping kita siapkan peralatan-peralatan dan sebagainya. Kedua-dua karakter itu akan menjadi faktor utama. Maksudnya apa? Idealism pun kena ada, faktor-faktor kemenangan pun turut membantu. Pendirian yang kukuh dan idealism yang tinggi menjadi penentu kebahagiaan pemiliknya. Kekurangan fizikal atau kesederhanaan tidak akan mengurangkan langkah orang yang yakin dalam mengharungi hidup. Bahkan mungkin cacat dan kelemahan fizikal yang menjadi penguat baginya untuk lebih giat dan bersemangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam YouTube dan sebagainya, lihat bagaimana manusia-manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala cacat pada fizikal, tapi kehidupannya seolah-olah lebih baik daripada orang yang sihat, yang normal. Keadaan fizikalnya mungkin keadaan fizikalnya mungkin tidak sempurna seperti manusia biasa, tapi bagaimana dia mencorak kehidupannya, bagaimana dia memakakkan telinganya daripada perlian manusia, daripada kata-kata manusia. Kehidupannya dicorakkan dengan penuh aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Dirasakan seolah-olah kehidupannya itu walaupun umurnya 40 tahun, tapi seolah-olah 400 tahun kehidupannya. Banyak aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Berbanding manusia yang sempurna, yang banyak memikirkan kelemahan, yang banyak beralasan dalam kehidupan, akhirnya hanya duduk sahaja, tidak melakukan apa-apa kerja. Lihat bagaimana dia membentuk pemikiran kita. Dalam satu syair disebutkan, meski tulangku tidak panjang sempurna, tapi aku masih bisa menggapai kebaikan. Dengan pengetahuan, ku ungguli semua orang yang sempurna hingga menjadi mereka menyebutku sempurna. Subhanallah. Sehingga kan orang yang sempurna pun tengok orang begitu, Masya Allah. Inilah sifat kesempurnaan manusia. Hebat berdikari. Tuan-tuan, ramai tak manusia sebegini di Malaysia? Ramai. Yang dikurniakan, yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala cacat pada fizikal, tapi kehebatan mereka dalam perniagaan, kehebatan mereka dalam menghafal Quran, kehebatan mereka dalam melakukan aktiviti-aktiviti sosial, seolah-olah mereka ini sempurna fizikalnya. Malu tak kita, tuan-tuan? Kita yang sempurna pada fizikal, bagaimana tahap kita memanfaatkan keseluruhan anggota yang Allah Ta'ala berikan ini. Kecacatan dan kekurangan fizikal kadang-kadang menjadi kebaikan dan berkah apabila ia mendorong kepada kesempurnaan dan kemuliaan. Kecacatan dan kekurangan dibenci dan dicela apabila keadaan itu mendorong seseorang bersikap menunjuk, berpura-pura dan menutup aib dengan pelbagai pengakuan palsu. Keadaan jiwa dapat membuatkan sedikit menjadi banyak dan seseorang menjadi sekelompok umat. Keadaan inilah secara kuantiti dan kualiti yang akan menulis masa depan manusia dan menentukan arah jiwanya, arah tujuan hidupnya. Jiwa merupakan sumber kepada tindak tanduk dan orientasi sesuai dengan apa yang digariskan oleh fikiran yang dibentukkan oleh perasaan. Allahu Akbar. Ini lihat bagaimana keadaan kita sebenarnya membentuk pemikiran kita, jiwa kita, membentuk peribadi kita. Ketika seseorang terbang ke atas permukaan bumi, semua bentuk dan ukuran akan berubah pada pandangan matanya. Pandangannya pada apapun selain dirinya akan lebih jauh dan lebih luas, sementara keadaan dirinya tidak berubah. Begitu pula keadaan orang yang peringkat peradaban dan kesempurnaan akhlaknya mengalami pembaikan dan kemajuan. Dia akan memperbaharui pemikirannya dan perasaannya dan juga mengubah penilaian terhadap sebagai hal. Sebagai contoh, seorang anak kecil akan berubah ketika remaja, remaja berubah kepada dewasa, dewasa berubah ketika beranjak semakin tua. Artinya sekiranya kita mahu, kita berupaya membentuk model ideal bagi diri kita sendiri. Caranya ialah dengan kita memperbaharui fikiran dan perasaan. Sama seperti tanah tandus yang kembali subur apabila diberi baja dan air yang cukup, kita mampu berubah menjadi pribadi yang sepenuhnya berbeza. Sebagaimana tanah gersang yang berubah menjadi taman hijau ketika menghadapi pelbagai urusan, baik urusan agama maupun dunia, jiwa menjadi sumber segala perbuatan. Allahu Akbar. Maka apa tugasan kita, tuan-tuan? Kita nak diri kita lebih baik, maka berikan pengisian pada jiwa kita.
Berikan pengisian perjiwa dengan ilmu yang baik. Berikan pengisian jiwa dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Berkawan dengan kawan yang baik-baik, yang memotivasikan kita. Duduk di kalangan masyarakat yang baik-baik. Berkawan ataupun memberikan input-input kepada diri. Dengan jiwa yang kuat sebegini, kita mampu untuk mendepani masyarakat. InsyaAllah mampu mendepani masyarakat dengan baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sikit lagi, tuan-tuan. Lihat pada yang paling hampir. Kata Syekh Muhammad Ghazali, lihat pada yang paling hampir. Dibawakan kepada kita satu kisah yang dicoretkan oleh Dale Carnegie. Pernah bercerita tentang seorang pemuda yang mengidap satu penyakit. Lalu dia berpergian ke sebuah negara agar sembuh. Dia pergi ke suatu tempat nak cari kesembuhan. Ayah pemuda itu sebenarnya sudah mengetahui penyakit yang dideritai itu. Menurut sang ayah, penyakitnya bersumber daripada fikiran dan perasaan yang galau, pemikiran yang serabut dan sebagainya. Ayahnya kemudian menulis sepucuk surat ditujukan kepada anaknya. Ayah dia tahu dah. Anaknya mungkin pemikirannya agak tidak teratur. Ayahnya menulis sepucuk surat. Apa isi kandungan surat tersebut? Anakku, sekarang kamu berada sekitar 2,500 km daripada rumahmu. Meskipun demikian, kamu pasti merasa bahawa keadaanmu tetap sama dan tidak jauh berbeza daripada sebelumnya ketika kamu masih berada di sini. Bukankah begitu? Allah. Ketahuilah perasaan dan fikiranmu tidak mengalami perubahan meskipun kamu pergi merentas ribuan kilometer kerana kamu mengira bahawa perjalanan jauh merupakan satu-satunya ubat penawar bagi penyakitmu. Sungguh tidak ada sedikit pun masalah pada tubuh dan akalmu. Kedua-dua baik sahaja. Berbagai peristiwa sepanjang hidup tidak akan membuatkanmu jatuh sakit. Kamu sakit disebabkan oleh pola pemikiranmu dalam menghadapi kenyataan hidup. Ya, seseorang akan menjadi seperti apa yang difikirkan. Sebaik kamu memahami kenyataan ini, tidak kira bila pun ia berlaku, kembalilah ke rumah dan keluargamu kerana pada saat itu kamu sebenarnya sudah sembuh. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita fikirkan seolah-olah tidak lagi ada harapan untuk kita hidup. Seolah-olah kitalah yang kita perlukan ketenangan, kita perlukan kebahagiaan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sedangkan ia bermain di pemikiran kita. Jadi kita buat sesuatu perkara, kita rasa tak selesai. Kita cuba sesuatu perkara, masih lagi tidak selesai. Sedangkan pemikiran kita yang membentuk diri kita. Sang pemuda mengatakan, surat ayahku itu membuatkan aku sangat jengkel dan marah. Di puncak kekesalan, kuputuskan untuk tidak kembali lagi ke rumah dan keluarga. Allah. Sang pemuda melanjutkan, pada suatu malam, ketika menelusuri sebuah jalan, aku mendapati sebuah gereja sedang mengadakan perkumpulan. Kerana tidak mempunyai tujuan pasti, aku masuk ke gereja itu dan mendengar khutbah sang pendeta. Dalam salah satu khutbahnya, pendeta itu berkata, orang yang dapat mengalahkan dirinya jauh lebih hebat daripada menakluk satu negeri. Tuan-tuan, ini salah satu petikan khutbahnya. Orang yang dapat mengalahkan dirinya jauh lebih hebat daripada menakluk satu negeri. Kedatanganku di gereja dan fikiranku berkenaan surat ayah yang dituturkan dengan gaya bahasa berbeza daripada gaya bahasa pendeta khutbah. Seolah-olah menghapuskan semua kerisauan dan kegalauan fikiranku. Pada saat itulah aku mula memikirkan kembali perjalanan hidupku. Aku terkejut tak kala mendapati siapa diriku yang sebenarnya. Ya, aku lihat selama ini aku memiliki obsesi untuk mengubah dunia berserta semua isinya. Sementara pada saat yang sama aku lupa satu hal yang penting, iaitu seharusnya aku mengubah cara orientasi berfikir. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berfikir seolah-olah nak mengubah dunia, nak mengubah itu dan mengubah ini. Tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana nak mengubah mindset pemikiran diri kita yang sepatutnya diisikan dengan ilmu yang benar, dengan ilmu yang betul, dengan sangka baik, dengan perasaan ataupun bagaimana membentuk pemikiran-pemikiran yang baik. Dan membentuk pemikiran-pemikiran yang baik, orientasi inilah yang menyebabkan kita akan memandang dunia kita dengan lebih baik. Jiwa yang sihat akan membangunkan peradaban. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ghazali kepada kita. Bila jiwa kita sihat, akan membangunkan peradaban yang baik. Tapi bila jiwa kita asyik melihatkan kepada kekesalan, jiwa kita asyik melihatkan kepada kesalahan manusia lain dan sebagainya. Ini tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah baca dalam artikel-artikel yang menyebutkan tentang kita kena malas. Kita kena malas. Maksudnya apa? Kita kena malas. Malas untuk bercakap tentang manusia lain. Malas untuk kita bertegak ataupun bertekak. Malas untuk kita malas kepada perkara-perkara yang negatif.
tapi mula rajin mencari ruang-ruang positif dalam diri. Sebab itu dikatakan jiwa yang sihat akan membangunkan peradaban. Kisah lain yang disampaikan oleh Dale Carnegie ni sebenarnya memiliki persamaan maknanya dengan tulisan Syekh Muhammad Ghazali yang disentuh dalam buku Khuluqul Muslim. Syekh Muhammad Ghazali menyebut tentang Islam sebagaimana risalah langit menghendaki pembaikan universal dengan menjadikan pembinaan jiwa manusia sebagai prioriti. Islam memang nakkan supaya manusia membangunkan jiwanya, diisi jiwanya. Islam meletakkan pemerhatian yang serius sehingga pada bahagian-bahagian terdalam jiwa manusia. Islam juga menegaskan ajaran-ajarannya berkaitan dengan jiwa sehingga ajaran itu benar-benar menjadi sebahagian dan tidak terpisah daripada Islam. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minggu hadapan nanti kita tengok tentang jiwa yang sihat membangun peradaban ni. Kita berhenti dekat situ dahulu. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian pada minggu hadapan kita akan lihat sedikit tentang bagaimana yang Dale Carnegie sebutkan kepada kita, jiwa yang sihat itu mampu untuk membangunkan peradaban. Apa yang perlu diisikan kepada jiwa-jiwa kita? Apa risalah-risalah daripada langit yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk mengislahkan diri kita, mengislahkan masyarakat kita, yang akhirnya kita jadi manusia yang hebat, manusia yang walaupun kekurangan pada sudut fizikal, kekurangan pada sudut-sudut tertentu, tapi mampu untuk melonjak lebih hebat pada masa akan datang. Dan insyaAllah mudah-mudahan perkongsian-perkongsian sebegini mampu membentuk diri kita, menjadikan diri kita ini membentuk pemikiran yang sentiasa positif dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Saya kira saya berhenti di situ dulu tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan bermanfaat pada malam ini. Mohon maaf atas kekhilafan bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.